Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Raja Melewa akan berkongsi pengalaman tentang penghasilan inovasi dan penggunaannya. Dan untuk maklumat tuan-puan, DRO ini dibangunkan oleh 3 orang pensyarah, iaitu saya, Dr. Karim dan Cik Izan. Dan kita juga berkolaboratif dengan 5 orang pelajar yang bersama-sama membangunkan DRO ini bagi memudahkan penyalur maklumat dan membuat naik maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, jadi untuk itu elok rasanya saya pergi kepada DRO itu sendiri. Okey, jadi saya kongsikan dahulu. Baik, kalau kita perhatikan DRO ini, okey, DRO ini, okey, ini dia, okey. Muka depan DLO tersebut. Okey, DLO KBB BMM 1074, 1084, 1094. Okey. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, 3 orang pensyarah bagi 3 kursus telah menghasilkan DLO ini dibantu oleh 5 orang pelajar. Okey. Kemudian unit yang terlibat ialah 2 kumpulan bahasa Melayu, PPI SMP. Okey, 2 unit. Jadi kami bertiga mengajar kedua unit ini. Okey. Dan ini ialah bahagian utama. Kemudian sebagai pengenalan pula, kami memperkenalkan sedikit tentang program persediaan ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dan memasukkan kursus-kursus yang terlibat dan HPK yang terlibat. Okey. Sepatutnya kami masukkan semua HPK tersebut supaya orang lain dapat melihat. Okey, walau bagaimanapun kita akan tambah baik nantilah. Kemudian sebab kita tak bagi semua ini sebab kita nak berkongsi tentang pembelajaran bermakna satu. Pembelajaran bermakna satu ini iaitu COSO yang terlibat yang kita buat secara interdisipliner melalui pembelajaran bermakna satu. Dan dalam pembelajaran bermakna satu itu, kami juga menghidangkan the big idea, mengenali sejarah, mendalami bahasa, dan di sini adalah essential question yang ada. Manakala pada bahagian yang kedua pula, kami berkongsi tentang pembelajaran bermakna untuk satu aktiviti tutorial yang melibatkan penghasilan menganalisis aktiviti kemahiran membaca, sekaligus kami terus dorong pelajar untuk menghasilkan inovasi pembelajaran virtual. Dan untuk pembelajaran bermakna dua ini dia idea utama yang telah kita rungkai dan essential question dia. Okey, sepatutnya rungkai dulu, tapi tak apa. Kita lihat di sini dah ada merungkai. Baik, kalau kita lihat pembelajaran bermakna satu dah ada merungkai ni. Okey, seklik di sini. Pembelajaran bermakna satu ialah aktiviti yang kita buat secara interdisiplinary. Melibatkan 3, iaitu COSO terlibat, kemudian hasrat pembelajarannya, kriteria kejayaannya, dan tugasan yang diberikan. Dan tugasan yang diberikan ini merupakan dilaksanakan oleh pelajar-pelajar dengan pergi meneroka satu tempat, kompleks sejarah Pangkalan Kempas. Okey, selepas kita memperkenalkan pembelajaran ini, kita pergi pada aktiviti merungkai. Okey, aktiviti merungkai standard tersebut. Dan ini adalah aktiviti merungkai, dan pelajar sendiri yang merungkai ini mereka merungkai iaitu aspek kemahiran pengetahuan dan seterusnya, kedua mata pelajaran berikutnya. Dan di sini kalau kita lihat mereka mencerakin pengetahuan dan fakta untuk menggarapkan mikro dan makro, konsep mikro dan makro, dan akhirnya menemui the big idea ataupun idea utama, mengenali sejarah, mendalami bahasa. Okey, ya ini ialah untuk bahagian merungkai. Kemudian kita ada setting. Okey, kita ada setting. Setting ini ialah tego, kita namakan sebagai tego, iaitu apa yang hendak dilaksanakan. Okey, describe bahagian, elaboratekan bahagian tersebut melalui essential question.
mereka memberi satu soalan-soalan idea sebanyak mungkin. Kemudian mereka membuat generalization, iaitu melihat the big idea seperti tadi aktiviti merungkai tadi, dan mereka juga diminta menyatakan hasrat pembelajaran dan kejayaan. Ini dinamakan sebagai TEGO. Kemudian untuk task dia, okey, selepas itu selepas merungkai kita bagi task pada mereka, dan di sini task-task yang kita bagi ya. Dua task, yang ini adalah task kerja khusus yang melibatkan 3 khusus. Iaitu menjelaskan tentang sejarah bahasa Melayu. Kemudian Encik Izzan dia menilai aspek tata bahasa dalam digital. Kemudian saya pula mengaplikasikan kemahiran bertutur. Iaitu dalam video mereka mengaplikasikan kemahiran bertutur. Jadi kami dapat gabungkan satu kerja khusus untuk ketiga-tiga task yang diberikan ini bagi setiap khusus tersebut. Jadi dan yang tambahan, setiap kumpulan diminta untuk menghasilkan nama kumpulan, walkcry, moto dan seumpamanya. Okay, ini untuk membangunkan karakter kompetensi global sebagai tambahan ya. Baik, kemudian kita lihat kepada adventure. Adventure ini mereka pergi ke lapangan, okay, melalui disopi ini, iaitu mereka pergi ke destinasi, mereka searching maklumat, mereka membuat observation, pemerhatian, mereka mendapat feedback daripada community, dan juga mereka menilai, menilai pro dan kontra tentang kesahihan satu-satu maklumat yang disampaikan. Kemudian bahagian reflection pula, kita ada memberi borang jadual wiwit, dan ini dapat dimuat turun yang bersifat replicable. Okay, selain aspek-aspek tadi adalah unsur reuse-nya. Okay. Kemudian kalau kita perhatikan juga untuk yang berikutnya, okay, reflection, kemudian showcase. Showcase ni ialah hasil dia. Apa hasil dia? Dan mereka berjaya membuat pembentangan. Ini lokasi dia bagi kami, dan kami bertiga menilai, dan pelajar-pelajar juga menilai. Okey, senarai kumpulan ini task yang diberikanlah produk-produk yang terhasil sebagai tambahan tadi yang saya katakan tadi, untuk memeriahkan aktiviti supaya lebih keterujaannya. Kemudian yang paling penting sekali iaitu hasil pembentangan daripada pelajar, iaitu semua video-video ini telah dibuat naik dalam YouTube. Di sinilah kita menilai sejarahnya, di sinilah kita menilai kemahiran bertuturnya, di sinilah kita menilai aspek tata bahasa ketika pertuturan itu dilaksanakan. Okey, kemudian kita pergi pembelajaran yang kedua, kita cepatkan sedikit, saya klik saja sebab masa tak mengizinkan. Sama juga proses dia, merungkai, okey, merungkai, kemudian kita pergi kepada setting, TEGO tadi, okey, kriteria kegayaan semuanya lah. Okey, kemudian mereka mula membuat adventure, mereka mula mencari maklumat, observation, dapat feedback, menilai, dan ini yang mereka cuba terokai dunia virtual. Kemudian kalau kita lihat di sini pula, selepas itu mereka adventure, ada reflection dia juga. Okay, reflection sama juga borang wiwit kita bagikan. Kemudian showcase, showcase iaitu hasil inovasi. Ini sekadar menunjukkan beberapa inovasi, dia ada 10. Sini ialah aktiviti kemahiran membaca tadi yang menganalisis, kemudian sekaligus menghasilkan inovasi, dan kalau kita perhatikan di sini, ini produk-produk yang dihasilkan. Okay, inovasi. Okay. Baik. Seterusnya kalau kita perhatikan pula showcase sudah tadi ya. Kemudian kalau kita lihat pula dari segi penilaian, kita ada penilaian di sini. Pelajar menghasilkan Google Form, dan semua pelajar-pelajar lain membuat penilaian persembahan mereka selain daripada para pensyarah membuat penilaian. Dan ini ialah rujukannya. Okey, rujukannya. Kemudian inilah metadatanya. Okey, metadatanya.
Jadi tuan-puan yang saya hormati sekalian, DLO yang kami hasilkan ini hanyalah DLO yang sekadar untuk kami belajar, dan insya-Allah kami akan tingkatkan. Dan ketika kita menghasilkan DLO ini, nampaknya banyak aspek-aspek yang perlu kami tambah baik. Tambah baik, terutamanya unsur-unsur interaktif. InsyaAllah kita akan tingkatkan lagi lah penghasilan DLO ini, dan kita mengharapkan maklum balas mungkin pada masa akan datang kita akan cuba tambah baik, dan kita doakan maklum balas daripada panel. Itu saja daripada saya mewakili pensyarah yang lain, Cik Izan dan Dr. Karim, dan juga 5 orang pelajar yang sama membangunkan DLO ini, mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kami untuk pembentangan ini. Okey, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.